Okey, so minggu ni kita sambung sikit lagi berkenaan dengan overcurrent relay. Okey, electrical relay protection. So minggu lepas kita dah cover berkenaan dengan directional relay lah. Okey. Directional and non-directional relay. Okey, mana kita tahu dalam power system network kita ada sistem radial dan juga ring. Ring system which is a loop system lah. Kalau radial biasanya kita akan guna directional relay lah. Tapi kalau untuk loop system, sebab loop system ni dia punya incoming dia boleh ataupun source dia boleh jadi 2 atau 3. Okey. Sebab power tu boleh coming dalam berbeza arah lah. Okey. Okey, sebab dia buat loop system. Jadi kita kena ada non-directional relay. Biasanya non-directional relay ni dekat ring system dipasang di bahagian source. Okay. Source dan juga di bahagian load distribution. Yang tu pakai non-directional relay. Then untuk type of discrimination, kita dah cover 3 jenis itu discrimination relay. Satu ialah discrimination by time, dan juga combination of discrimination by time dan juga current. So kalau discrimination by time ni kita dah set awal-awal dekat relay tu sebagai definite time relay. Kita dah set contoh dekat satu sistem radial network. Okey, kita buat grading. Contoh ada 4 relay. Okey, relay yang paling hujung sekali dia akan trip dululah. Okey, relay yang paling jauh daripada source, daripada generator, dia akan trip first. Then dia ada sela masa, contohnya kita set 0.5 second. Jadi relay dekat paling hujung, contoh kita ada 4 relay tadi. Relay A, B, C dan D. So relay D tu dia akan trip dalam masa 0.5 second. Dan relay C dia akan trip dalam masa tambahan 0.5 second. Jadi 1 second lah. Relay B dia akan tambah lagi 0.5 second, maknanya 1.5 second. Dan kalau fault masih tidak clear, so relay A akan trip dalam masa 2 second. Tu discrimination by time. Kalau discrimination by current, discrimination by current ni macam mana? Dalam satu sistem kita ada perbezaan impedance. Perbezaan impedance yang disebabkan oleh load, perbezaan yang disebabkan oleh panjang kabel tu berbeza. Jadi current di setiap bus tu dia akan jadi berbeza. Okey. Dan yang ketiga ialah discrimination by time dan juga current. Okey, kalau discrimination by time dan current ni dia adalah kombinasi di mana kalau fault current itu besar. Kalau fault current besar, jadi masa yang diambil oleh relay itu dia akan jadi cepat. So relay akan react faster. Tapi kalau fault current itu kecil, jadi masa yang diambil untuk relay trip itu ialah lambat. Lamalah. Okey. Yang biasanya relay jenis macam ni ialah relay IDMT lah. Okey. Dan kita tengok relay karakteristik. Relay karakteristik ada 4 jenis saya rasa. Okey, definite time relay, inverse definite time relay IDMT, very inverse dan juga extremely inverse relay. Okey, ada 4 jenis.
dan seterusnya ialah relay operating time lah. Okay. So jadi just kita review balik lah. Okay. Dan kita tengok hari ni kita berhenti minggu lepas sampai di part mana? Relay karakteristik ya. Ini ya, definite time relay, very inverse time relay, extremely inverse time relay dan juga inverse definite minimum time relay, IDMT. Okay. Okay, yang ni adalah a standard curve lah. So untuk kira ROT sebenarnya ada dua cara lah. Okay, sama ada kita menggunakan relay karakteristik tu. Tengok graf ni. Okay, tengok graf di sini. So dekat paksi X ni dia ada current ataupun dipanggil sebagai PSM, plug setting multiplier. Plug setting multiplier ni ialah line current over line current bahagi relay setting current relay. Okay, ni kat bawah ni X. Ya, PSM lah. Plug setting multiplier yang mana X ni equal to current over current setting yang kita setting dalam relay lah. Okay, berapa setting, berapa persen. Dan kat sini lah paksi Y ni ialah ROT, operating time relay. Okay, berapa second yang diambil oleh relay untuk trip. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak kira ROT menggunakan relay karakteristik. Contohnya yang ni adalah 10. Contoh dalam calculation nanti kita kira dapat 10 PSM ni. Jadi tab dia sini 10. Then kita akan dapat berapa second relay to complete. Kalau ni extremely inverse, ya, atas ni very inverse, yang ni lah standard inverse. Okay. So commonly kalau extremely inverse ni operating time dia lagi laju lah. Lagi laju. Kalau ni very inverse second ni. Ni lah standard inverse. 10 kuasa 0. Berapa? 1. 10 kuasa 1, 10 lah. Maknanya ni 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sini. Okey, sebab dia pakai jenis log ni, graf jenis log ni. Okey, so kalau guna very inverse mungkin dalam millisecond lah. Okey, 0. something. Kalau extremely inverse dia di 0.1 second. Kalau jenis standard inverse 0.2 second barulah relay tu trip. Okey. Dan cara yang kedua ialah kita menggunakan yang ni lah, formula ni. Okey, guna formula untuk kira T. T ialah relay operating time. Ini. Kita nak kira relay operating time. Okey, ROT ya. Jadi formula dia TMS, nanti kita akan tengok detail lagi lah dalam next topik nanti. Time setting multiplier, time multiplier setting darab beta over I kuasa alpha tolak 1. Okey. Jadi I ni, IR ni dah refer kepada ini. I over IS kat ini. Jadi I ni ialah
current yang kita measure ataupun line current dalam sistem. Dalam power system network tu dia ada line current, okay, line current, dan juga IS ialah current yang kita set dalam relay tu. Jadi dia akan dapat IR kat sini. IR kat sini ialah equal to P plug setting multiplier yang plug setting multiplier ni, curve part C pada X. Okey. Jadi sebab kita ada pelbagai karakteristik of relay ni, kita ada normal inverse, ataupun standard inverse lah. Standard inverse. Ataupun tak ini, okey. Ni adalah standard inverse. Yang ni adalah very inverse, extremely inverse dan juga long time inverse. Jadi nilai alpha dan juga nilai beta ni berbeza untuk setiap karakteristik. Okey, biasanya dalam calculation kita akan pakai normal inverse lah. Okey, yang mana formula dia T equal to EMS darab beta ni 0.14. Kita punya current I kuasa alpha 0.02 tolak 1. Yang ni untuk standard inverse. Okey, kalau very inverse ni ni lari sikit ni. Okey, sepatutnya alpha ni 1 kat sini, alpha ni. Nanti awak betulkan dalam slide dan nota awak ni. Kita punya alpha 1. Ini adalah 13.50 lah. Okey. Dia macam ni. Okey, untuk very inverse 13.5 nilai beta. Alpha dia adalah 1. Jadi IR kuasa 1 tolak 1. Okey. Dan seterusnya lah. Okey, seterusnya. So kalau extremely inverse 80. Kuasa 2. Dia punya nilai alpha kuasa 2 tolak 1. Kalau long time standard effort, alpha ialah 120. IR kita ialah 1. Dia punya ni beta ni 120. Ini beta. Alpha ialah 1 ni. Okey. Yang ni cara yang kedua lah, cara menggunakan formula. Ada dua method. Okey, yang ni untuk IEC standard. Jadi kalau refer kepada British standard dan juga IEC standard ni, dia sebenarnya lebih kurang sama je. Sama je. Bukan lebih kurang, sama je. Jadi standard dia sama je. Untuk common ni, C1 ataupun standard inverse, normal inverse. Cuma beza dia panggil sini TD. TD ni refer kepada time discrimination. Tapi kalau British standard kita panggil TMS. Okey, TMS. Sini TMS lah. Okey, kita punya beta masih lagi 0.14, alpha 0.02 lah. Dan tengok kat sini. Tengok kat sini kita ada yang kat bawah ni ialah kita punya current lah. Okey, current ataupun PMS, plug multiplier setting. Yang ni ialah relay operating time, ROT. Okey, curve ni ialah dia refer kepada kita punya value TMS. Kalau yang paling bawah sekali ialah kita punya TMS equal to 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Oh, sorry. Dia start dengan 0.05 ni. Okey, yang paling bawah sekali 0.05, 0.1,
0.2 ni. Harap awak nampak lah dalam skrin tu. Okey, ini kecil sangat di sini. 0.3, 0.4 sampailah paling tinggi lah 1 lah. Jadi kalau kita pakai nilai TMS equal to 1 ni, kita kena refer kepada curve yang paling atas sekali. Beza dia nanti, kalau pakai curve 1, dia punya operating relay ni lagi masa untuk relay operate ni sebenarnya makin lama. Jadi kalau you pakai, contoh pakai TMS 0.1, of course lah dia punya operating time makin cepat lah. Dengan nilai kita, contoh nilai kita, nilai current ialah 10 kat sini. Untuk 10 TMS equal to 10, okay, kalau pakai TMS 0.1, ni curve ni 0.1 ni, jadi relay ambil masa 3 second, barulah dia trigger. Relay tu trigger, hantar signal pada breaker. Tapi kalau pakai TMS equal to 1 paling atas ni, relay ambil masa yang ni 0.3 sorry. Yang ni dah 0.3 second, yang ni adalah 3 second. Okey, dia graph log. Okey, so maknanya semakin kecil nilai TMS, semakin laju relay tu operate lah. Okey, tapi kena hati-hatilah sebab kalau TMS tu kecil, relay tu lebih sensitif, dia cepat trigger. Okay. So commonly kita akan pakai TMS equal to 1 lah. Okay. Sama dengan 1. Ni lah contoh. Sama graf dia. Okay. Current, bawah ni adalah current. TMS, plug setting multiplier. Yang ni adalah kita punya curve perbezaan masa TMS. Okay. Ni pun kita dah tengok tadi lah. Graf dia sama ya. Extremely inverse, very inverse, definite time inverse. Ni lah karakteristik of the relay lah. Kalau awak nampak ada satu lagi curve ni. Ni bawah ni. Ni. Okay, ni kita punya pick up. Okay, pick up time untuk relay lah. Okay. Pick up dia dekat relay tu dia ada biasanya ada 2 indikator lah. Kalau digital relay tu dia ada indikator lampu lah. Okay. Satu untuk alarm. ALARM, alarm, satu trip. Jadi pick up value ni dia refer kepada alarm. Masa tu relay masih lagi belum trip lah. Okay, tapi kalau melebihi pick up value ni, barulah relay akan trip dan juga hantar signal kepada circuit breaker. Okay, ni perbezaan inverse curve dan juga definite curve. Kalau tengok definite curve ni, dia curve yang flat. Sebab apa flat? Sebab kita dah set dalam punya relay tu, dia operate lebih kurang instantaneously. Walaupun kita punya current ni, contoh kita ada nilai current yang berbeza ni, tapi dia punya operating time ni lebih kurang sama je. 0. Contoh kat sini lah 0.5 second. Okay. Tapi kalau inverse curve ni dia berbeza sikit lah. Okay. Inverse curve ni ni ada time dia. So kalau fault current lagi besar, lagi cepat masa yang diambil oleh relay untuk trip lah. Okay. Kalau fault current kecil, makin lama masa
Ni fault current besar ni. Contoh kat sini fault current. Sini adalah 10, sini adalah 5. Jadi 10 lebih besar dari 5. Jadi contoh sini ialah 0.2. Ini 0.3. Okay. So untuk PMS equal to 10, kita tengok curve inverse ni. So masa untuk relay operate lah 0.2 second. Tapi kalau fault current tu kecil, okay, 5 ya. Jadi masa yang diambil oleh relay tu lagi 0.3 lah. Maknanya lambat sikit. Beza dia. Tapi kalau untuk definite curve ni, dia sama je. Current besar, current kecil je. Sebab kita dah set time relay untuk operate sama. Jadi dia akan dapat satu bacaan yang seragam lah. Okay, 1 second. Relay fault current tu besar ke kat sini. Contoh sini dah 12, 14. Jadi masa untuk relay operate ni sama. Okay, then kita pergi kepada overcurrent protection. Overcurrent protection. Apa itu overcurrent protection? Okay. Jadi kita dah tengok itu. Ada unit scheme dan juga non-unit scheme. Jadi untuk overcurrent protection ni, dia adalah non-unit protection scheme. Okay. Biasanya overcurrent relay lah. Okay. Time delay or overcurrent method are methods that can be used in order to achieve a correct relay coordination. Those methods are sometimes combined for same objective. Okay. Okay, kita tengok dulu apa perbezaan antara overcurrent dan juga overload lah dari segi fault lah. Okay. Overcurrent biasanya disebabkan oleh fault yang macam mana? Apa yang boleh menyebabkan overcurrent berlaku, fault overcurrent berlaku di dalam power system network? Alif ada Alif ni? Ada ke Alif ni? Izzuddin Ilman. Oh, tak ada nama Alif ni. Alif ada. Alif. Alif. Contoh-contoh ni. Overcurrent fault. Apa dia? Muhammad Alif. Asri. Ya, Doktor. Contoh overcurrent fault. Apa dia? Overcurrent fault. Tidur ke Alif? Tak. Ada. Ada. Tidur. Apa dia? Fault yang disebabkan overcurrent load lebih kot. Load lebih. Kalau load lebih dia overload. Short circuit. Short circuit satu. Lagi? Apa lagi? Yang menyebabkan overcurrent fault. Overcurrent berlaku. Pada peti. Peti? Peti. Lightning current. Lightning current. Dia biasanya pergi ke earth. Dipanggil earth fault. Lightning current. Lightning current. Dia boleh jadi overcurrent, dia boleh jadi earth fault. Okey, boleh lah kot. Okey, lagi? Sayyidah Nafisah. Overcurrent fault. Overcurrent fault. Apa faktor-faktor yang menyebabkan overcurrent fault? Kita tahu tadi short circuit tu. Lagi apa lagi?
Ada tak? Sayyidah. Sayyidah. Sayyidah tak ada. Tidur ke Sayyidah ni? Mana Sayyidah ni? Tak ada. Fahim ada? Fahim? Fahim tak ada? Firdaus ada? Firdaus? Semua senyap ni. Ada, okay, ada. Ada? Ada. Apa ni? Overcurrent fault ni? Dia punya Apa contoh-contoh? Overcurrent fault. Kalau grounding? Grounding. Grounding tu dia jadi grounding tu a fault. Grounding tu dia earthing tu dia pergi ke earth, a fault. Takkan tak ingat dah belajar. Design tak betul macam apa ni? Current yang dekat motor tu dia tak boleh nak carry efficiently dan apa ni, dia punya dekat motor tak boleh nak carry current tu dengan efficient dan dengan lebih selamat. Itu overload. Kalau load melebihi kapasiti motor, dia akan jadi overload. Okay, sorry saya salah. Okay, tak apa. Okay, contohnya single phase to ground fault, face to face fault, three phase fault, three phase to ground fault. Itu menyebabkan kita guna overcurrent relay tu. Okay. Kalau overload biasanya disebabkan oleh mechanical component lah. Contohnya dalam motor tu. Yang siapa gitu? Aiman mana dia? Apa tadi kita tahu? Okey, yang mana dia melebihi daripada kapasiti motor tu. So dia akan jadi overload. Overload, current akan lama-lama dia akan panas lah. Overload. Tapi kalau overcurrent ni, current very high compare dengan overload. Overload ni sifat dia berubah. Okey. Bergantung kepada contoh time. Okey, starting motor dia ada inrush current. Dia boleh mencapai sehingga 10 kali pada rated current, tapi dalam masa yang sikit lah, tapi dia akan menjadi normal balik. Tapi kalau overcurrent ni dia memang very high current. Okay. Extensive damage in short time. Okay. Dalam masa yang singkat boleh menyebabkan kemusnahan yang melampau lah. Contohnya macam orang kena heart attack. Heart attack. Dalam masa beberapa second je kena mati tu. Okay. Tapi kalau overload ni slow damage over long time. Okay, masa yang lama. Dia slow macam kanser lah. Penyakit kanser ni dia ada stage dia lah. Doktor, ya. Kalau defibrillator tu pakai overcurrent ke? Apa dia? Defibrillator. Letak kat orang heart failure yang ada electric shock. Overcurrent. Saya tak berapa faham. Maksudnya macam mana? Defibrillator tu doktor. Fair? Defib. Defib? Ya, untuk hidupkan orang yang sakit jantung tu. Yang tu impulse. Ini yang awak bagi
bagi current. Kita bagi impuls untuk gerakkan jantung. Okey. Dia impuls tu memang high current lah. High current in short time, dia tak boleh lama-lama. Ya, maksud overcurrent ni overcurrent relay dan juga overload. Kita nak tengok apa beza antara overcurrent relay dan juga overload relay sebenarnya. Okey. Tapi kalau yang awak cakap tu untuk aktifkan kembali jantung, kalau orang kena sakit jantung tu dia bagi very high current dalam masa second, ni panggil impuls generator. Nanti kita akan tengok dalam high voltage part lah. Okey. Tapi kalau overload ni, kita sambung balik overload ni dia ambil masa yang lama. Contoh motor tadi lah. Okey. Mula-mula dia akan, contoh kalau overload berlaku, dia akan menyebabkan heat. Okey. Heat dalam winding. Jadi lama-lama heat tu akan jadi melt sikit. Lepas tu keesokan dia heat lagi, dia akan melt lagi. Sampailah masa dia tiba tu. So dia akan jadi, contohnya ada interturn fault. Fault yang berlaku di dalam winding lah, antara winding. Okay, yang tu menyebab tu yang overload tu. Okay. Overload disebabkan oleh load yang terlampau melebihi rated motor. Jadi menyebabkan motor itu heat, kepanasan. Heat tu akan menyebabkan winding dalam stator jadi melting, cair dan seterusnya. Dia akan merosakkan motor lah. Okey. Tu beza dia antara overcurrent dan juga overload lah. Okey, dari segi setting untuk relay can be higher than normal load. Kita boleh adjust setting relay tu melebihi 100%. 110, 120, 130% sehinggalah 200% load. Okey, tapi untuk overload slightly more than normal load. Jadi dia tak boleh lebih lah. Lebih pun lebih sikit je. Dia tak boleh higher than. Yang ni dari segi setting di dalam relay. Okey. Okay, in term of protection, jadi kita akan pakai, kalau overcurrent fault ni, kita akan pakai overcurrent relay, fuse. Tapi kalau untuk overload fault, kita akan pakai overload relay lah. Okay, so beza dia. Overload relay, dia untuk overload fault. Tapi kalau untuk overcurrent relay, jenis fault yang overcurrent lah. Contoh tadilah short circuit dan sebagainya. Okey, overcurrent protection salah satu ialah short circuit. Okay, to protect is provide for short circuit clearance. Ni kita ada load kat sini, ada short circuit berlaku. Dan kat motor ni kita akan pasang relay sebenarnya. Dia ada relay ni. Ni breaker ni. Nampak 3 ni breaker sebenarnya. Okay, red, yellow, blue, red, green. Silap ni. Red, yellow, blue. Jadi ni ada breaker. Jadi antara breaker ni dia akan ada relay protection. So kita akan pakai overcurrent relay lah. 51 relay nombor 51. Tapi kalau overload condition, okey, load tambah ni, load dia besar. Jadi menyebabkan current dalam motor tu tinggi. Apabila current tinggi, dia menyebabkan heat dalam winding. Jadi lama kelamaan winding itu akan jadi sama ada
melting lah, biasanya melting dan seterusnya menjadi interturn fault. Interturn. Yang ni interturn ni, ada winding ni. Fault antara winding. Ni winding pertama, ni winding kedua. Dia jump situ. Okay. Contohnya kalau winding kat sini dah melting, so dia akan touch ke winding seterusnya lah. Okay. Overload protection is related to thermal capacity of the plant. Biasanya kalau kita tengok MCCB itu dia ada protection untuk thermal protection. Dalam tu ada bimeter lah, bimeter strip. Okay, bimeter strip di mana function dia detect ni lah harbor temperature. Okay, protection against overload, short circuit dan juga a fault. Jadi kalau contoh kita pakai fuse. Fuse dia boleh untuk short circuit. Kalau kita pakai fuse ni, kalau short circuit berlaku, fuse ni boleh cover lah. Okay. Of course, kalau tengok rated dia kot lah. Kalau fuse yang biasa tu, dia akan putus terus lah. Contoh yang biasa kita pakai tu 13 M tu. So kalau short circuit berlaku, so dia akan cut lah dia punya material dalam fuse tu. Jadi dia akan putus. Short circuit only but too slow for overload. Jadi fuse ni dia sebenarnya dia tak boleh nak protect overload lah. Okay. Walaupun overload berlaku tu dia ambil masa yang lama, tapi dia tak praktikal lah. Okay, biasanya untuk overload ni kita pakai based on thermal protection. Okay, LV circuit breaker, low voltage circuit breaker, built-in protection for overload and short circuit. Biasanya MCB, miniature circuit breaker ataupun MCCB, molded case circuit breaker. Yang ni ada dua, sama ada kita boleh pakai untuk short circuit ataupun overload. Boleh. Okay. Biasa tengok kan MCCB ni. Kalau you pasang motor control, kita adalah MCCB ni. Then kalau overcurrent protection, OC, protection relay. Overcurrent protection may provide overload protection, tapi dia tak boleh cover untuk overload protection 100% lah. Okay. Overcurrent protection ialah untuk overcurrent fault. Okay, thermal overload. Relay for overload protection. Okay, thermal overload. Relay for overload protection. Too slow, again short circuit. Jadi thermal overload ni kita tak boleh pakai lah untuk jenis short circuit ni. Sebab short circuit dia laju, fast. Jadi kita tak sesuai lah pakai thermal overload protection. Okay, fault current during short circuit or overcurrent normally very high. Okay, ni several fact. Okay, memang tinggi lah. Okay, especially kalau short circuit. Fault current during a fault can be from 0 to very high, depend on setting of neutral. Okay, so kita tengok dulu dalam protection untuk generator, so kita pasang satu dekat neutral tu, kita pasang kita ada generator. Okay, generator Y ni kita kena ada resistor dan seterusnya ke ground. Jadi nilai R ni, okay, dia bergantung pada nilai R ni sebab kita nak
protect winding dalam generator ni daripada fault current flow dalam winding. Okay. So kalau tak ada arc ni, kalau tak ada arc ni ataupun arc ni tak sesuai, dia tak boleh protect winding dalam generator ataupun motor kat sini. Jadi value arc ni kena sesuai lah. Jadi kalau fault berlaku dan kita ada nilai arc kat sini dan kita ada ground, fault current dia akan flow terus ke resistor dan juga ground ni. Depending on earthing of neutral, depending on. Jadi untuk earth fault overcurrent relay differ from overload protection. Of course lah. Dia berbeza overcurrent lah. Overload biasanya thermal protection. Fuse are good for short circuit but offer poor overload protection. Okay, fuse ni untuk short circuit lah. Okay, overload protection tak sesuai. Operation of current operated relay by direct measurement, summation of phase current and difference of input and output current. Yang ni macam differential, basic differential current system yang kita belajar dalam unit scheme. So dia akan ada perbezaan current yang masuk dan juga current yang keluar based on apa ni kita panggil Kirchhoff current law lah. Okay, so the summation sama ada I1 plus I2 equal to 0 ataupun I1 tolak I2 dan kita akan ada perbezaan current, barulah relay itu akan operate. High setting of overcurrent and overload relay and low setting of differential and earth fault relay. Yang ni maksudnya dalam setting ni. Untuk relay setting ni kita boleh setting dia sebagai high. Okay. Dia ada dua, nanti kita tengok relay. Dia ada high setting dan juga low setting. Okay. So high setting untuk overcurrent dan juga untuk overload relay. Low setting of differential and earth fault relay. Low setting untuk differential dan juga earth fault relay. Okay, untuk instantaneous operating ni ada satu lagi sebenarnya relay. Kita panggil instantaneous relay. Instantaneous relay ni dia punya operating dia plus minus 20 millisecond ataupun sama dengan satu cycle. Satu cycle tu relay dah boleh operate lah. Okay, 1/50 Hertz. Okay, satu cycle frekuensi kita dapat time kat ni. Okay, dalam satu cycle je dia dah boleh trip 0.02 second lah kan. 1/50 Hertz kita akan dapat T ni bersama dengan satu cycle. Okay, and IDMT time delay. Okay, time delay sebab dia IDMT ni based on time dan juga current characteristic. Okay, so dia akan operate berdasarkan konsep current tinggi, masa cepat, current rendah, masa lambat lah dia operate. Okay, yang ni apa dia ni? Basic protection circuit. Dia nak bagi tahu dalam keadaan normal. Di sini relay. Kita ada breaker. Kita ada trip coil. TC ni lah trip coil. Relay ni. Ni komponen relay dalam ni RC. AM. Kita ada CT. VM ni source. Source ke?
Okey, tapi dalam keadaan normal, CT akan measure, dia akan hantar signal. Patutnya ada satu lagi sini, kita ada ni, VT kat sini. VT, potential transformer ataupun voltage transformer, dia akan hantar kepada relay lah. Okey, CT akan measure berapa perbezaan. Kalau ada perbezaan current, dia akan trip lah. Tapi dalam keadaan normal ni tak ada fault, CB akan close lah. CB close ni. Dia bagi tahu lah, close. Tapi kalau fault berlaku kat sini, CV akan detect dulu perbezaan current, sama ada bias differential ke basic differential ke. Okay, then relay akan normally close. Ni tadi normally open normally close, dia akan hantar signal kepada trip coil, dan trip coil akan energize the breaker lah, dan open breaker. Ni. Jadi breaker ni akan open lah, so dia akan trip. Okay. Itu konsep dia lah. Ni ada source, ni DC source lah. DC source untuk relay dan juga untuk trip coil. Okey, contoh kita ada single line diagram untuk low voltage Low voltage, kita tengok kat sini. Okey, red, yellow, blue, neutral. Ada 3 phase, ada 1 neutral. Dan kita ada air circuit breaker kat sini. Okey, air circuit breaker. And then ini kod dia ni. CL5P10. Awak nampak ke tak nampak ni? Okey, 5P10 CT. So kalau awak nampak label macam ni, dia adalah relay untuk protection lah. 20 VA, nilai S. Okay. Dan kita ada 600 M stroke 5 kat sini. Jadi relay ni kena jumpa ni label dia macam mana. Ni untuk phase red, yellow, blue. So akan ada 3 overcurrent relay untuk setiap satu phase R, yellow, blue. Dan kita ada satu lagi, a fault relay. Yang ni relay kat ni. Okay, yang ni lah 51 lah. Kod dia 51. A fault ni saya rasa 67 ke berapa. Dia punya standard symbol dia, nama standard numbering. Saya 60 something. Okay, 60X lah. Saya tak ingat ni punya betul simbol dia. Okay, yang ni relay ataupun CT untuk, bukan relay, CT untuk protection. Tapi kalau awak jumpa macam ni, current ni, simbol dia macam ni, 600/5A CT. Yang ni biasanya untuk metering sahajalah. Okay, dia untuk metering sahaja, untuk bagi nilai bacaan lah dekat substation. Okay, tapi kalau 5P, dia ada P ni lah untuk protection. 5 ni lah 5% efficiency lah. Kalau 10 ni, 10 ialah 10 time dia punya capability of CT daripada nilai fault current. 10 kali rated daripada fault current. Dia sebenarnya kalau lagi tinggi simbolnya, kita jumpalah, biasa standard pakai 5P ya. Kalau awak jumpa 10P, 10 CT ni, so dia punya efficiency lagi bagus lah. Tapi biasanya 5P pun dah okey dah pakai. So semakin tinggi value ni, semakin mahal lah dia punya harga CT. Okay. Okay, then kat sini kita ada
shunt trip. So CT akan bagi bacaan kepada kita punya relay. Ni ialah kita punya relay ni. A fault of current, red of current pula. Overcurrent untuk phase red, overcurrent untuk yellow, overcurrent untuk blue, dan kita ada a fault relay. Okey, selepas relay ni trip, dia terima signal daripada CT. So relay dalam masa berapa second, contoh 0.3 second, dia akan operate, dia akan hantar signal kepada shunt trip ni, ST, shunt trip shunt trip coil untuk energize mechanism untuk breaker to open lah. Okay. Jadi breaker pun akan open dan interrupt the fault lah kalau fault berlaku. Okay, so yang lain ni tak ada apa ni. A fault relay, overcurrent relay. Ni. Ni ada satu lagi term kat ni. A fault, overcurrent a fault. Ataupun overcurrent relay, a fault relay. Okay, biasanya jenis relay ni dia berbeza. Dia ada relay untuk a fault saja, ada relay untuk overcurrent saja, ada relay untuk semua sekali dia boleh cover. Kalau EC, EF relay ni dia adalah untuk overcurrent a fault. Okay, OCEF yang panggil overcurrent a fault relay. Saya rasa saya dah tunjuk awal-awal dulu. Ada yang relay yang untuk frekuensi, okay, untuk over voltage, dia banyak function lah. Okay, type of overcurrent relay. Ada dia based on characteristic relay lah. Okay, kita tengok tadi. Ada IDMT, ada normal inverse, ada very inverse, ada extremely inverse. Okay, yang ni untuk inverse definite minimum time relay. Kalau definite time relay. Okay, definite time relay ni karakteristik dia kita dah set time dalam relay tu, kita dah fixkan masa dalam relay tu untuk operate. Contohnya dalam masa 0.5 second daripada fault berlaku, relay akan trip. Jadi tak kira lah sama ada fault current tu besar atau fault current tu kecil. So dalam masa tertentu yang kita set tu, so dia akan hantar trip signal kepada breaker, seterusnya interrupt the fault lah, dia akan clear fault. Okay, instantaneous highest overcurrent relay supplement the above overcurrent relay by providing a timer. The required time delay can be obtained. Kita bagi masa lah. Okay, kita set masa yang fix lah. Okay, use overcurrent fault relay are used for line protection. So dia applicable untuk daripada 11 kV sampailah 132 kV, dan juga untuk transformer protection. Semua pakai overcurrent dan juga fault relay ni. Okay, contoh overcurrent protection. Yang ni macam tadi. Kita ada setiap satu relay tu dia akan cover satu phase. Jadi kita ada kita ada 3 phase. Akan ada 3 relay untuk overcurrent, ataupun just pakai 2 overcurrent relay, 1 fault. Macam ni. Okey, contohnya kita pakai kalau nak jimat lah. Kalau nak jimat,
kita pakai 2 je overcurrent relay, 1 earth fault. Tapi kalau kaya, kita pakai 3 lah. Okay. Yang ni untuk overload relay ni. OL ni overload relay. Okay, 3 numbers of overload relay plus 1 number of earth relay. Okay, so dia akan cover untuk overload protection dan juga earth fault. Okay, overcurrent relay are used for dekat high voltage line, transformer, generator, reactor, capacitor bank, motor dan juga breaker failure protection lah. Ini semua dekat sini kita akan pakai overcurrent relay. Okay, proceed. Okay, overcurrent protection scheme. 3 numbers of overcurrent relay for overcurrent and earth fault protection. Okay, ni tiga relay. For phase-to-phase fault, the relay in only the affected phase operate. Under normal operating condition and 3-phase fault condition, the current in the 3 phase are equal and symmetrically displaced by 120 degree. Hence, the sum of these 3 current is 0. Therefore, no current flow to a fault relay. So, dalam keadaan normal ni, dia bagi tahu the summation untuk setiap current yang flow dalam setiap phase red, yellow, blue ni ialah 0. 0 dalam keadaan normal. Dan dia punya degree magnitude angle dia balance 120% each other. Dan juga current yang flow dalam fault ni lah 0 lah. Dia tak ada perbezaan dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan fault, dia akan ada value lah. Okay. Dia akan ada value yang flow dalam relay. Only a fault cause current to flow through a fault relay. Untuk a fault relay pula ni, dia takkan kacau overcurrent relay lah. Contohnya kalau ada fault berlaku yang disebabkan oleh grounding. Grounding. Jadi fault je yang akan bertindak, take action. Dia takkan kacau lah overcurrent relay. Contohnya, for single line to ground fault, only the relay in the faulty phase get the fault current and operate. Okay. So maksudnya setiap phase relay ni dia akan jaga satu phase. Contoh kalau fault berlaku di line di phase blue ni, so dia takkan kacau lah phase red dan juga yellow. Okay. Kecuali kalau berlaku antara phase to phase, barulah line tu akan trip. Okay, this is to overcurrent relay with red and blue phase we respond to a fault. Contoh ni kat sini. Dalam kes ni nak jimat, kita pakai 2 je. 2 sahaja overcurrent relay dan kita ada a fault relay. At least one relay will operate for fault involving 2 phase. For fault involving ground, reliance is placed on a fault relay. Okay, so kalau fault berlaku dekat fault, a fault relay lah. This is an economical version of 3 overcurrent and a fault type protection as 1 overcurrent is safe. So boleh pakai dua-dua metodologi lah, sama ada nak pakai 3 overcurrent relay dan 1 fault relay ataupun just pakai 2 je. 2 overcurrent relay tambah 1 fault relay ni. Okey. Jimat sikit. Okey, dari segi dia punya ni
Ini biasanya awak dah familiar tengok kan. Okay. So kita ada city lah kat sini ni, city ni. Okay, 5P10. Ada breaker ACB. Then ada relay, overcurrent relay, overcurrent OC. Potential transformer. Okay, potential transformer. Yang ni masuk current. Ni voltage. Okay, station battery. So untuk active relay ni, dia ada UPS lah. UPS external supply. And dekat relay pun ada communication, line communication lah untuk communicate dekat sekadar sistem dan sebagainya lah. Okay, dia bagi tahu ni. Overcurrent relay can be instantaneous relay ataupun IDMT relay ataupun definite time relay, combination of instantaneous IDMT type for electromechanical and static relay ataupun instantaneous IDMT definite time. So banyak. Untuk overcurrent relay ni kita boleh pakai semua relay. Kecuali overload relay lah. Overload relay ataupun a fault relay tak boleh. Jadi overcurrent relay boleh jadi instantaneous relay, IDMT relay, definite time relay ataupun combination semua ni. Okay, relay to operate when fault current is higher than its current setting. Okay. So dalam relay tu kita akan set dia berapa 100. Kita akan set plug setting, nanti kita akan tengok. Kita akan set kita punya plug setting berapa persen. Dan kita akan set TMS, time multiplier setting. Dua benda tu. Basically there are three type of relay: instantaneous relay, IDMT relay, definite time relay. Okay. Tiga ini relay ni. Kalau instantaneous relay ni dia akan operate instantaneously. Kalau ada fault current berlaku, so dalam tempoh masa dia dah beri ni 20 milisecond hingga 40 milisecond, dia akan hantar trip signal kepada breaker. Dan breaker akan open lah. Tapi kalau IDMT relay, time delay operation, delay depend on the current setting. Fault current and time multiplier setting. Ini. Yang ni dua TMS dan juga plug setting ni. Dua benda. Sebab IDMT ni dia special sikit lah. Dia ada curve dia. Dan dia punya karakteristik dia lain sikit. Sebab dia inverse karakteristik definite time relay. Dia inverse tu sebab apa? Sebab fault current tinggi, masa singkat. Fault current kecil, masa relay tu lambat. Tu untuk IDMT lah. Tapi kalau untuk definite time relay, operate when current exceed setting for preset time. Preset time ni kita dah set time dalam relay tu. Kita dah bagi masa fixed time. Jadi relay tu akan trip apabila dia melebihi setting dia lah. Okay, kita set 0.5 second. Selepas dia melebihi preset setting, barulah dia akan trip. Okay, dalam masa 0.5 second dia hantar signal. Sama ada current tu besar ke, current tu kecil ke, dalam masa 0.5 second dia akan trigger signal kepada breaker. Tapi kita kena set juga dia punya current tu berapa. Okay, lepas dia melebihi setting tu barulah relay tu akan trigger lah. Okay, so sekarang dah pukul 3 lebih ni. Saya rasa kita stop dulu lah sampai sini . Boleh? Aiman Mustaqim. Okay. Kita sambung hari Khamis pula. Boleh? Okay, sir. Okay. Okay. Okay, ada soalan tak?
sebelum saya berhenti sampai sini? Tak ada tu. Okey, Okay. tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, so kita tangguh kelas sampai di sini. Kita akan jumpa hari Khamis nantilah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Hmm. Helmi tidur Bangun. Kelas dah habis lah. Sorry, lupa. Okay.